مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام، والله العظيم. مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام، والله العظيم. سلاح التلميذ موجز ولذيذ، نماذج إجابات ما فيهاش تحفيظ. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. أبلة عطيات بتاعت الدراسات هتغيب أسبوع، هيصوا يا ولاد. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. يونيفورم جنان شغل ستاير، والياقة ستان داير مداير. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. أستاذ عصفور ده الإمبراطور، لو علمي علوم عدت فرشور. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. العلام جامد قوي وفي السليم، معلش بقى في الكلام، ده احنا الجديد والقديم. ده علينا فصول سيراميك بالطول، والحمام ايه دايما مغسول. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. والكل اخوات في الامتحانات، وسؤال بسؤال خد مني وهات. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا. والناظر يا Cabaran kaum Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam ketika nak melihat Allah. Selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahal khair. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Puji dan puja kepada Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya seterusnya. Anda semua hadirin dan hadirat yang disayangi sekalian. Salam 3 Rabiul Akhir 1441 Hijrah. Selamat datang ke #Daily Quran episod yang ke-7. Musim yang keempat bersama-sama dengan saya, jurulatih Quran anda, Uwais Qarni. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat rahimakumullah, setiap pagi kita teman berteman baca Quran sama-sama, satu hari satu makra dari bunga ke bunga untuk kita experience the dawn blessings. Untuk hari ini tuan-tuan dan puan, kita nak baca ayat yang ke-106. Tolong tuliskan di ruang komen ayat 106 muka surat 17 dari Suratul Baqarah. Tapi sebelum tu, apa kata kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Kitab, Suratul Fatihah. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, bagi anda yang baru join, welcome to the show. Anda sedang menonton hashtag Daily Quran episod yang ke-7 musim yang ke-4 secara live dari dari Pri Studio B Seri Kembangan, Selangor. So, jadi tuan-tuan dan puan, topik perbincangan kita hari ini adalah merujuk kepada ayat yang ke-55 dari suratul Baqarah, muka surat yang ke-8, iaitu ayat wa idh qultum ya Musa. So, ini adalah ayat ketika mana Bani Israel mencabar kepada Nabi Musa AS. Mereka tidak akan beriman selagi mana mereka tak nampak Allah. So, kita nak tahu dia punya terjemahan maknawi dan juga lafzi selepas ini. Tuan-tuan dan puan, di akhir nanti kita akan huraikan ayat ini. Tapi sebelum tu, misi kita satu hari satu makra' tidak pernah kita tinggalkan untuk kita raih keberkatan pagi. So, jadi tuan-tuan dan puan, kita nak raih keberkatan pagi, experience the dawn blessings. Dalam masa yang sama, kita nak elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Mari kita ulang sama-sama tagline kita ni. Kita nak elak. Bukan kita nak elak. Okey, 1, 2, 3. Elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Sebab itu kita nak belajar tentang ayat ke-55 dari surah Al-Baqarah tu. Okey, tapi untuk bacaan hari ini, misi kita satu hari satu makra', kita mula daripada ayat 106. Alright, berapa ramai di kalangan anda yang telah pun bersedia dan bersemangat? Tuliskan di ruang komen, ana ready dan excited. Kita exchange love dulu di antara kita, tuan-tuan dan puan. Belanja love banyak-banyak di ruangan komen bersempena dengan hari ini, hari Sabtu. Love berwarna kuning keemasan, banyak-banyak di ruangan komen supaya kita rasa lebih ceria, semangat, seronok, teruja-ruja. Alright, tuan-tuan dan puan. Okey, tak kisahlah hari ni hari Sabtu ke, hari Ahad ke, hujung minggu ke, tengah minggu ke, kerja ke tak kerja, tuan-tuan dan puan, Quran sama sekali tak boleh cuti. Tuliskan di komen hashtag Quran tak boleh cuti. Alright, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, tanpa melengahkan masa, hashtag Daily Quran episod yang ke-7 musim yang ke-4 diteruskan, dimulai dengan ayat yang ke-106 dari surah Al-Baqarah, muka surat 17. Sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, saya sekali lagi nak ingatkan kepada anda, mungkin ada yang first time bersama-sama dengan kita ni. Welcome untuk first timer. Welcome to the club, tuan-tuan dan puan. Ingat ya, duta-duta Daily Quran, tolong ingatkan kawan-kawan kita terutamanya yang first time. Tolong bagi tahu mereka bila baca Quran, kita nak raih keberkatan pagi ni, kita kena baca Quran seperti mana Al-Quran itu diturunkan. So, antara tips saya beri kepada follower kita berdasarkan Daily Quran Season 1, Daily Quran Season 2, kan? Daily Quran Season 3. So, kita dah Season 4 dah ni, tuan-tuan dan puan. So, kita nak meraihkan yang first time ini, kena follow rukun Daily Quran. Tuan-tuan dan puan, rukun Daily Quran ada berapa guys?
Ada 6. Untuk season 4 ni kita dah top up 1. Ada 6 tuan-tuan dan puan. Okey, MSTLDS. Okey, cuba repeat sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. MSTLDS. Apa dia tu? Kena tiru mulut saya, tiru suara saya, tiru tempo saya, tiru lagu saya, tiru dialek saya, tiru style saya. Ke-6 rukun dari Quran ni kalau anda follow rapat-rapat, follow ketat-ketat, insya-Allah anda akan improve bacaan Quran anda. Khususnya untuk Daily Quran Season 2 memang kita fokus kepada tajwid. Tetapi Daily Quran Season 4 ini kita tak fokus pada tajwid, tuan-tuan dan puan, kita fokus kepada elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Kita nak belajar asas basic tafsir. Bukan kelas tafsir. Bukan kelas tafsir guys. Bukan. Tetapi asas basic sebelum nak belajar tafsir. Ingat tu. Alright? Okay. So hari ni level 1. Kita akan terangkan level 1. Tapi sebelum tu kita habiskan dulu misi kita ni. 1 hari 1 makro'. Follow rukun Daily Quran tadi. Boleh ke boleh? Ikut dengan semangat. Ready? 1, 2, 3. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Teruskan. Muka surat sebelah, muka surat yang ke-18 sekarang. Tolong tuliskan di ruang komen. Muka surat yang ke-18 dari suratul Baqarah, tuan-tuan. Supaya kawan-kawan kita yang baru join tak terpinga-pinga. Ayat berapa kita sedang baca? Ayat yang ke berapa guys? Ayat 113. Sama-sama follow MSTLDS. MSTLDS. 1, 2, 3. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Tuan-tuan dan puan, cuba tengok ayat 118 ni. Ada mim kecil ekor ke tepi. Perasan tak? Baris yang ketiga dari bawah, mushaf Quran Resam Uthmani. Okey. Baris yang ketiga dari bawah, qala alladhina min qablihim mithla qawlihim. Kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim. Ada mim kecil ekor ke tepi. Apa maksud ni? Maksud dia adalah waqaf lazim. Tuan-tuan dan puan, tolong ingat, guru-guru Quran yang sedang tonton bersama-sama dengan saya, tolong ingat, di sini kita mesti berhenti. So, jadi tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat rahimakumullah, mesti berhenti di sini. Jangan mengada-ngada pergi wasal walaupun nafas kita panjang, tuan-tuan dan puan. Mesti berhenti. Tandakan mim kecil ekor ke tepi, bukan mim kecil ekor ke bawah. Mim kecil ekor ke bawah maksud dia iqlab. Mim kecil ekor ke tepi maksud dia waqaf lazim. Apa waqaf lazim? Wajib, mesti berhenti. Boleh ke boleh? Follow tak saya? Okey, kalau follow, mari kita teruskan bacaan tuan-tuan dan puan. Sikit lagi nak habis. Satu hari satu makra'. Lepas tu baru kita akan belajar tema kita, elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Lepas ni Okey, mari kita baca sama-sama. Ayat 120 dari Suratul Baqarah. Ayat muka surat 19. 1, 2, 3. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Di sini ayat 120 ni nampak tak ada alif lam alif kecil tuan-tuan dan puan. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka minal ilm. Di sini tak boleh berhenti guys. Tak boleh berhenti. Tak kisahlah korang pernah dengar siapa-siapa pernah berhenti kat sini. Saya tetap juga bertegas. Di sini tak boleh berhenti. Tak kisahlah imam besar ke, imam kecil ke, imam bandar ke, Arab ke, tuan-tuan dan puan. Di sini memang tak boleh berhenti. Minta maaf. Minta maaf tuan-tuan dan puan. Kalau mereka ada yang berhenti, habis tu macam mana imam besar tu berhenti kat situ, kita anggap saja dia tersilap. Okey? Kita anggap saja dia tersilap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa dia kalau dia tersilap. Mudah-mudahan Allah Taala ampun dosa kita kerana nampak kesalahan dia. Faham ke tak ni? Dosa dia, minta Allah Taala ampun. Kita ni yang pergi nampak kesalahan orang buat apa? Minta ampun dosa kita juga, tuan-tuan dan puan. Alright? Okey, teruskan. Ayat 121. Sama-sama. MSTLDS. Tu, follow rapat-rapat. 1, 2, 3. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Ulang sekali lagi tuan-tuan dan puan. Ni ayat terakhir ni kita try buat yang terbaik. Nafas bagi cukup. Satu nafas saja tuan-tuan dan puan. Tak ada pilihan untuk berhenti di tengah-tengah ayat pada ayat ni. Ikut tips saya. Ikut tips saya tuan-tuan dan puan. Ikut step saya. Mula-mula sekali tegakkan badan anda. Okey. Lepas tu buang nafas. Kita akan ulang ayat ni Tarik nafas. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Walaupun kita dah selesai misi kita satu hari satu makra untuk kita raih keberkatan pagi, experience the dawn blessings. Tuan-tuan dan puan, kita belum habis kelas. Tolong hormat kelas. Jangan keluar dulu. Okey, belum habis lagi tuan-tuan dan puan. Saya nak terangkan untuk kita elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri ni, kita tak boleh baca Quran terjemahan dan faham sendiri tuan-tuan dan puan. Mesti kena talaqi. So untuk hari ini saya nak minta anda sediakan buku nota. Kita nak rujuk kepada tajuk kita hari ini, iaitu cabaran kaum Bani Israel kepada Nabi Musa ketika mereka nak melihat Allah Subhanahu wa taala. Merujuk kepada ayat yang ke-55 muka surat 8 dari surah Al-Baqarah tuan-tuan dan puan. So saya cadangkan anda buka muka surat 8, tengok ayat 55, lepas tu sediakan buku nota. So jangan ke mana-mana, saya akan kembali bersama dengan anda selepas ini. Welcome back to the show. Anda sedang menonton #Daily Quran episode yang ke-7 musim yang ke-4 bersama-sama dengan saya secara live dari Studio B Seri Kembangan Selangor. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana masih stay tune bersama-sama dengan saya. Saya percaya yang stay bersama-sama dengan saya ni adalah orang yang serius untuk elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Okey, syabas dan tahniah kepada anda yang stay tune bersama-sama dengan kita. Tuan-tuan dan puan, ni penting sangat ni baca Quran. Sibuk. Saya perasan tuan-tuan dan puan, kalau saya baca Quran, saya memang sengaja habiskan satu makra. Biasa kita belah dua di tengah-tengah kan. Okey, saya memang sengaja habiskan satu makra sebab saya memang nak tengok berapa ramai yang betul-betul serius untuk nak elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Tuan-tuan dan puan, saya memang sengaja buat macam ni sebab saya nak tengok berapa ramai yang benar-benar serius. Syabas dan tahniah kepada anda yang dah selesai baca Quran tetapi stay tune juga bersama dengan kita untuk kita sama-sama belajar. Bukan belajar tafsir, belajar bagaimana nak belajar tafsir. Kalau kat sini memang kita dapat kelas tafsir lah. Nak pergi belajar tafsir, pergi kelas dia lah tuan-tuan dan puan. Kita hari ni level 1 tau. Okey, boleh hulukan air tak? Hari Sabtu ni dahaga air pula tuan-tuan dan puan Jazakallah khair. Bismillah. Jemput minum tuan-tuan dan puan. Baik, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Sebelum kita nak belajar hari ni ayat yang ke-55, saya nak tanya anda, ramai yang bertanya tentang rujukan tentang rujukan Quran terjemahan dan juga tafsir apa ustaz pakai. Saya pakai tafsir Al-Jalalain versi yang Arab cetakan apa Bushra tu? Maktabah Al-Bushra kan? Maktabah Al-Bushra. So cetakan Pakistan tuan-tuan dan puan. Saya pakai yang tu. Ada lagi beberapa cetakan yang lain tetapi saya tak recommend tuan-tuan dan puan. Dan Quran terjemahan ataupun terjemahan tafsir Jalalain setakat ni saya tak jumpa lagi yang sesuai untuk anda guna. So tolong tunggu, jangan gelojoh, jangan gopoh untuk nak beli terjemahan tafsir Jalalain.
tunggu dulu. Untuk hari ini yang nak guna Quran terjemahan. Terjemahan tafsir jalan lain, benda lain. Terjemahan Quran, benda lain. Okey. Untuk terjemahan Quran, saya hanya recommend tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Okey. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Yang ini sahaja. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, terjemahan dia yang ni sahaja yang bersesuaian dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Minta maaf, saya tak nak mention nama. Kalau saya mention nama, nanti pakat sentap, nanti kena pula macam hari itu. Okey. Quran terjemahan daripada kebanyakannya daripada Indonesia, saya tolak. Okey, siapa tak nak tolak itu dia punya pasal lah. Kalau saya tolak. Siapa anak murid saya, dia kena dengar cakap saya ni. Yang rasa bukan anak murid saya, lantak dia lah. Okey, dengar betul-betul. Okey, yang daripada cetakan tempatan, minta maaf banyak-banyak. Saya tolak juga. Kecuali tafsir Pimpinan Ar-Rahman. So, untuk tafsir Pimpinan Ar-Rahman ni, kita cuba fikirlah di Protas Academy ni bagaimana kita nak bantu follower kita untuk mudah mendapatkan bekalan tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Kita akan bekalkan kepada anda, insya-Allah. Dan kita ada sekali dengan hadiah juga khas daripada saya. Tim saya, dia tulis kat sini, hadiah khas daripada Uwais Qarni. Daripada saya. Saya bagi hadiah. So, kalau saya bagi hadiah tu, korang tak boleh demand lebih-lebih lah. So, saya bagi hadiah mengikut kemampuan saya lah, tuan-tuan dan puan. Okey. Untuk yang dapatkan tafsir dari luar, dia tak dapat lah. Okey. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ada je dijual di luar. Ada. Tapi, siapa yang nak dapatkan, kena buat apa ni Ustaz Hasan? Kena... apa CTA dia? So, nak tanya berapa ramai di kalangan anda yang berminat nak dapatkan tafsir Pimpinan Ar-Rahman berserta dengan hadiah khas. Okey, daripada saya, tolong join channel Telegram. Kita akan buka order next week, insya-Allah. Minggu depan lah kita buka order. So, tolong join channel Telegram. Okey, untuk pre-order tafsir Pimpinan Ar-Rahman berserta dengan hadiah khas daripada saya. Tapi kalau yang beli tafsir Pimpinan Ar-Rahman di luar, tak dapatlah hadiah khasnya. Tak bolehlah main claim hadiah khas saja kat sini. Tafsir kena ambil juga. Alright. Harga dia berapa? Harga nanti bagi tahu dalam channel Telegram harga belum ada. Okey, harga belum ada. So, join dulu channel Telegram yang Ustaz Hasan tunjukkan link ni. Join, berapa ramai yang minat. Alright. Anda boleh dapatkan tafsir Pimpinan Ar-Rahman berserta dengan hadiah khas daripada saya. Supaya apa? Supaya anda baca terjemahan itu anda faham. Okey? Contohnya, saya nak bagi contoh hari ini. Saya nak bagi contoh hari ini. Ayat yang kita baca, yang kita nak rujuk ini, ayat ke-55 dari surah Al-Baqarah, muka surat 8. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira, Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Apabila dan ingatlah ketika telah berkata kepada engkau oleh kaum Bani Israel, ya Musa, kami tidak akan sesekali lan nu'mina, tidak akan sesekali beriman sehinggalah hatta narallaha jarah, kami melihat Allah itu dengan jelas. Ini cabaran kaum Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Tuan-tuan dan puan, pada ketika itu, ni dia ayat ni Allah Taala suruh kita ingat, suruh kita fikir, think upon ataupun ponder upon, tuan-tuan dan puan. Allah Taala bagi arahan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi perintah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dari segi adab Al-Quran, kita baca Al-Quran, kalau khitab itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, bermakna ditujukan kepada kita. Apa benda khitab ni? Kita cerita hari lain. Khitab ni nak kata apa? Khitab ni apa Ustaz Luqman? Address. Okey, kalau address itu diadreskan kepada Nabi Muhammad, so kita sebagai adab Al-Quran, sebarang address yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, kita kena anggap ditujukan kepada kita. Nabi Allah kata, dan ingatlah ketika wa idh qultum, telah berkata oleh kaum Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam, lan nu'mina, tidak sama, kami tidak akan sesekali beriman hatta narallaha jara, sehinggalah kami melihat Allah dengan jelas. Ini situasi dia apabila tuan-tuan dan puan, mereka menyembah lembu betina emas tu.
Tu, ingat tak kisah Musa Samiri tu? Alright, nanti kita cerita, lain kali kita jumpa cerita Musa Samiri dalam surah Taha, nanti kita cerita. Alright, okey. Patung anak lembu, emas. Patung anak lembu. Lepas tu Nabi Musa balik daripada Beruzlah, apa tu dipanggil? Beruzlah lah kan? Bertapa. Nabi Musa balik daripada bertapa, dia tengok kaum dia semua pakat duk sembah lembu, patung lembu emas tu. Masya Allah, tabarakallah. Nabi Musa pun marah. Lepas tu, bila Nabi Musa dakwah semula, dia orang pun kata, lan nu'mina laka hatta narallah. Kami tidak akan beriman dengan engkau selagi mana tak nampak Allah dengan jelas. Lepas tu Allah Ta'ala pun buat apa? Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Datang satu suara yang keras. Kalau dalam tafsir kebanyakan dia tulis kat situ halilintar. Tetapi kat sini sebenarnya bukan halilintar. Dia adalah suara yang keras. Suara yang dahsyat, tuan-tuan dan puan. Mematikan semua mereka. Mematikan semua mereka. Lepas tu baru Allah SWT hidupkan mereka semula. Thumma ba'athnakum. Dalam satu tempoh yang lama, tuan-tuan. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum. Supaya mereka, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ayat Allah SWT menggunakan la'alla di sini, tuan-tuan dan puan. Bukan bermaksud mudah-mudahan. Bukan bermaksud Allah SWT mengharap mereka bersyukur. Tak. Dia pasti akan bersyukur. Sebab itu ayat yang seterusnya tu Allah Ta'ala bagi hadiah kepada mereka. Manawas salwa. Tu ayat seterusnya tu. Saya tak nak terjemah yang tu. Sekarang ni kita nak fokus dua ayat ni. Ayat 55 dan ayat 56 ni. Dan apabila anda jumpa perkataan wa'idh dan ingatlah ketika. Ingatlah tak ada kat situ. Dalam tafsir ada tak? Dalam terjemahan ada tak? Dalam terjemahan tak silap saya tak ada perkataan ingatlah ni, tuan-tuan dan puan. Sebab itu kita tak pandai nak tadabbur. Kita tak boleh nak tadabbur daripada Quran terjemahan. Tak boleh, tuan-tuan dan puan. Terutamanya Quran terjemahan yang bukan menggunakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Korang tahu tak ni akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni? Tak tahu, pergi tanya guru masing-masing. Alright? Jangan salah guru. Tanya salah guru risau juga ni. Aduh hai. Okey, so situasi dia apabila, tuan-tuan dan puan, situasi dia adalah ketika kaum Bani Israel, ketika Nabi Musa AS berpergian pergi uzlah selama 40 hari di Tur Sina, di lembah Muqaddasi Tua, di lembah Tua. Di lembah Tua, satu tempat. Saya pernah sampai dah kat sana, tuan-tuan dan puan, di satu lembah ni, lembah Tua. Lembah Tua ni bukan calang-calang orang boleh masuk. Okey, memang kawasan larangan, tak boleh masuk. Yang pergi duduk naik gunung, gunung apa tu? Gunung Sinai tu semua bukan tempat dia. Gunung Sinai tu bukan tempat dia. Tempat lembah Tua ni dah hancur dah, tuan-tuan dan puan. Okey, lembah Tua ni dah hancur ketika Nabi Musa AS minta dengan Allah nak lihat Allah. Kemudian Allah Ta'ala tunjukkan tajalli. Tunjukkan, zahirkan diri dia kepada sebuah gunung tu hancur kerana takutkan Allah. Kisahnya ada dalam suratul A'raf. Okey, nanti sampai situ kita cerita nanti. Okey, kita nak fokus kepada situasi ni. Selepas Nabi Musa balik daripada Beruzlah bertapa, dia dapati kaum dia menyembah lembu, patung lembu emas, lembu betina emas ni. Maka Nabi Musa pun dakwah. Lepas tu kaum dia cabar. Kami tidak akan sama-sama sekali tak akan beriman kepada Allah selagi mana tak nampak Allah. Kemudian Allah pun hantar satu suara. Fa akhadhatkumus sa'iqatu. Sa'iqah ni memang maksud dia halilintar, tetapi di sini bukan bermaksud halilintar. Bukan halilintar yang kita nampak tu, bukan, tuan-tuan dan puan. Bukan halilintar yang kita nampak. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa antum tanzurun, sedangkan kamu semua melihat, menyaksi. Lepas tu dimatikan oleh Allah kerana dengan bunyi suara halilintar ni. Maknanya bukan halilintar, tuan-tuan dan puan. Kalau bunyi halilintar, selama ni yang kita duk dengar guruh berdentam dentung tu, kita tak mati-mati pun, itu bukan mukjizat, tuan-tuan dan puan. Bukan halilintar yang kita dengar hari ni, bukan. Okey, suara seumpama halilintar. Sebab apa? Sebab kita tak ada perkataan, tak ada terjemahan yang kita nak terjemah sa'iqah ini, maka Quran tafsir pun terjemah secara lafzi. Sa'iqah maksud dia halilintar. Tetapi secara maknawi dia bukan bermaksud halilintar. Dia adalah suara yang keras.
Okey, suara yang keras yang ada kemukjizatan Allah, kehebatan, keizzahan Allah Subhanahu wa taala menyebabkan mati semua Bani Israel. Kemudian Allah Taala kata, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Allah menggunakan perkataan la'allakum ini bukan bermakna mudah-mudahan mereka bersyukur, tetapi maksud dia adalah pasti mereka bersyukur kerana dapat melihat kebesaran, kehebatan suara yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Maru lepas tu mereka beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Tu cerita dia. Okey, baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Beramai jelas dengan penerangan saya hari ini. Tuliskan di kolom komen anda faham crystal clear. Mudah-mudahan tema kita Daily Quran Season 4 ini, elak faham Al-Quran dengan akal sendiri, dapat kita raih sama-sama bersempena dengan kita nak meraih keberkatan pagi, experience the dawn blessing. Sehingga bertemu nanti, esok temu janji kita jam 7.27 pagi. Salam sayang dari saya, Uwais Qarni untuk anda. Daily Quran, satu hari satu makra. Bye. Assalamualaikum.